Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita menggunakan kitab Asas Aqidah Islam. Kita dah sampai pada muka surat 264. 264. Tajuk baru iaitu neraka dan syurga. Jadi, tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan neraka dan syurga. Di bawah tajuk ini ada beberapa perbahasan. InsyaAllah kita akan lihat satu persatu insyaAllah. Maka Syekh Abdul Aziz Omar Ahmad menyatakan dalam kitab beliau, neraka ialah tempat azab yang disediakan kepada orang-orang yang menderhakai terhadap hukum-hukum Allah. Dia bagi tahu kat kita bahawasanya neraka adalah bukan tempat seronok. Dia sebut tentang tempat azab, maksudnya tak seronok. Azab ni benda yang kita tak seronok. Dan ianya disediakan kepada siapa? Kepada orang-orang yang derhaka terhadap hukum Allah. Jadi ulama kita pernah sebut berkaitan dengan ini, iaitu berkaitan dengan neraka Jahannam ini. Ianya multaqal usati wal kafarati, iaitu tempat himpun, tempat pertemuan orang yang derhaka dan juga orang-orang yang kafir. Ini kata neraka ini. Disebut di sini orang-orang yang derhaka terhadap hukum Allah, itu satu. Boleh kita kata mereka ni usah, iaitu ahli maksiat. Dan jangan kita lupa ini yang sebenarnya yang Allah Ta'ala sediakan api neraka, iaitu kepada orang-orang yang kafir. Bila sebut tentang orang-orang kafir ini, saya tertarik hati dengan satu kitab nama dia Al-I'jazul Adadi fil Quran. Al-I'jazul Adadi, apa maksud dia? Hitungan yang menakjubkan. Jadi kita boleh terjemah yang kata i'jaz, mukjizat, satu yang mengherankan. Apabila kita selidik, apabila kita siasat, angka-angka ni, adat maksudnya apa? Angka. Ianya menakjubkan. Yang Allah Ta'ala turunkan ayat sucinya, dan apabila dikira, dihitung, bila dikira, dihitung, dia satu yang memeranjatkan kita. Kan? Baik. Jadi saya tak mau sebut ke semua, tapi saya sebut tentang ni yang kita sedang sebut ini, apa dia? Tentang kafir. Al-Kafirun dalam Quran 30 juzuk, daripada mula surah sampai ke tamat surah, sebanyak 154 kali. Ni kitab tu siapa yang susun? Syekh Abdul Razak Naufal. Syekh Abdul Razak Naufal cukup luar biasa. Dia buat kajian Al-Kafirun dalam Quran 154 kali. Jumpalah kat mana pun kira, jumlahnya 154 kali bersamaan dengan an-naru wal hariq.
neraka dan kebakaran juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran 154 kali. Ni yang kata i'jazul adadi fil Quran. Baik. Bila sebut orang-orang yang menderhaka, tak apalah yang tu. Tapi jangan kita lupa yang asal, iaitu kalangan orang-orang yang kafir. Dan kesesuaian pula Quran, jumlah yang sama 154 kali. Kafirun dengan neraka dan kebakaran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Perkataan neraka telah disebut oleh Al-Quran dengan kalimah an-nar. Kita baca Quran, kita jumpa kalimat ni, an-naru. Apa maksud dia? Neraka lah. An-naru yang bererti api. Api, tapi jangan samakan api neraka dengan api dunia ini. Tapi buat apa? Buat permulaan ini, mau kita nak tahu api tu apa dia? Kita dah tengok, kita dah sentuh, kita mengalami. Itu, tapi ianya juzuk kecil daripada api neraka Jahannam. Ni api dunia. Api dunia kita pun kita tak tahan. Tak tahan tuan-tuan. Ada yang hangui. Sama ada terbakar dengan kereta dia, atau dengan rumah dia sekali, atau dengan kekejaman pihak tertentu. Buat api besar-besar, lempak. Banyak kejadian yang macam tu. Kan? Jadi bila kita dapat berita macam tu, kita sedih. Kan? Kita doalah mudah-mudahan mereka yang dizalimi itu, Allah Ta'ala tempatkan di tempat yang baik. Iaitu sebagai tempat ataupun alat penyiksaan yang sangat digeruni. Apa dia? Api neraka tu. Gerun. Api dunia pun kita dah gerun. Terbakar. Kelang getah. Saya mengaji dekat Semanggui Perak dulu masa sekolah menengah. Tak jauh dengan asrama sekolah ni. Kelang getah. Masa kebakaran dia. Kita duduk kat asrama rasa bahang. Macam manalah orang yang duduk dalam tu. Itu api dunia. Kebakaran beberapa hutan. Contoh dia kan. Padam tu berapa hari. Minta bantuan daripada negara jiran. Mailah tolong padam siapa? Bukan senang nak padam. Tu api dunia. Ni api akhirat tuan-tuan. Yang nama dia api neraka, patut kita gerun. Dan kita baca sikit, kita petik daripada Suratul Fajri. Ayat 22, 23 dan 24. Kita ambil 3 ayat sudah. Daripada Suratul Fajri. Apa Allah Ta'ala sebut tentang api neraka ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkaru al-insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 3 ayat. Suratul Fajri. Apa arti dia? Ini satu tuan-tuan. Biarlah kita boleh reti segala makna bacaan ayat-ayat Quran. Sonok kalau kita reti makna dia. Bukalah terjemahan. Duit banyak ada. Kan terjemahan Quran tak larat beli. Lain kalau tak ada, tak bayar, tak apa. Sabar. Tapi kalau hendak 1000 daya ni, dia pinjam kat kawan kitab terjemahan Quran. Atau rajin main masjid. Kat rak kitab kita ada terjemahan Quran. Kita nak ambil makna dia.
Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala perintah supaya malaikat ini berbaris-baris. Sudah datangnya perintah Allah. Wal malaku saffan saffa, maka para malaikat bersusun-susun berbaris-baris. Saf. Ni yang kita duk sebut saf-saf ni. Saffan saffa, saf. Jadi nak sebut saf bagi betul lah, saf. Kan? Bukan sauh. Ni pun satu juga. Sauh. Sauh. Pakai kerja kat lop belakang ke apa ni, duk sebut sauh. Kan? Apa sauh, saf. Kan? Barulah nama dia baris, kan? Tapi kita sebut saf. Kan? Sawu sufufakum, itu barulah ayat dia. Luruskan saf-saf kamu. Sawu sufufakum. Ni sauh, tak apalah. Kadang tulis tu kat depan tu. Perkataan sauh tu. Kawan dah dia reti, dia kata mana nak tulis tengok. Kan? Kuala sebut mereka tak apa nak faham. Kan? Dia tulis sauh betul-betul. S-A-U-H, sauh. Tak tahu, tak ingat masjid mana pun tak tahu. Baik, itu ayat 22. Allah perintah, malaikat bersusun-susun. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Didatangkan pada hari tersebut neraka Jahannam. Ni. Waktu mana ni? Waktu selepas daripada kebangkitan. Lah ni neraka Jahannam duduk kat situ lah. InsyaAllah Ta'ala buat kat situ. Nanti bila kebangkitan di padang mahsyar nanti, maka Allah Ta'ala akan arahkan wa'mai api neraka Jahannam. Yauma idzin yatazakkarul insan. Dengan kegerunan tengok takut api neraka Jahannam di hadapan mata, maka ni puak-puak kafir, puak-puak yang usah, yang dahaka kepada Allah Ta'ala, yauma idzin ketika itu, yatazakkarul insan, baru dia nak rasa sedar, dia nak rasa insaf. Baru teringat kata apa aku buat lama ni tak betul. Tak berguna dah waktu tu. Menyesal. Tak berguna dah waktu tu. Wa anna lahu dzikra. Buat apa lagi peringatan ketika itu? Buat apa lagi nak sedar waktu itu? Siapa kata ni? Allah kata. Allah abang siap-siap benda akan berlaku ni. Duk baca berapa kali, duk ulang baca. Tapi tak tahu yang tu. Buat apa lagi? Ketika itu barulah mana tazkirah. Zikra-zikra tu kita kata tazkirah. Ni waktu kuliah tazkirah, waktu ni tak mau. Tak mau. Tak berapa lah kita. Reti banyak dah. Sana sini kita duk dengar. Tadi dah ada. Subuh tadi ada. Kuliah duha ada. Maghrib nak berapa lagi. Dia tak nampak. Apa yang kita sedang sebut ini sama ada kuliah ke atau nama tazkirah ke, suatu yang penting. Tapi ketika itu dia akan rasa betapa pentingnya kuliah ataupun tazkirah. Buat apa lagi? Wa anna lahu dzikra. Buat apa lagi? Berapa tahun dah aku bagi umur, Allah kata. Kat dunia dulu, tapi hang buat apa? Tapi kita yang penuhi waktu-waktu hidup kita ni, apatah lagi kita sekarang ini yang kita sebut sebagai membilang hari, usia kita ni pun sudah senja, pas nak maghrib dan sebagainya. Daripada dulu lagi kita duk kuliah sampai kelak, Alhamdulillah. Tapi yang kita sedih ni masih lagi yang khayal, yang tak tahu nak kata siapa jadi macam tu. Padahal otak sihat.
Dia tak apa mau nak mengaji ni. Ketika itu barulah, mana tazkirah. Tak guna lagi lah tazkirah. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka berkatalah mereka yang menyaksikan kegerunan api neraka itu, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah sekiranya dulu aku buat amalan-amalan yang terbaik ketika hidup aku dulu. Tapi malangnya hidup aku dalam keadaan yang penuh dengan dosa maksiat. Tak peduli kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Dia menyesal ketika itu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka 3 ayat ni kita nampak bahawasanya Allah Ta'ala tunjuk neraka Jahannam itu di hadapan khalayak. Terutama mereka-mereka yang menderhakai Allah Ta'ala dan juga mereka-mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala. Betapa besar, betapa ngerinya api neraka Jahannam itu. Maka kita lihat sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim bernombor 2842 daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sabda Nabi, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Didatangkan api neraka Jahannam pada ketika itu, laha 70,000 zimam. Api neraka Jahannam itu ada 70,000 tali habuan nak tarik dia. Maknanya apa? Api neraka Jahannam boleh bergerak tempat ke tempat. Tarik. Bila tarik, akan bergerak. Selama ni yang kita duk tahu api neraka kat situ, nanti siapa-siapa yang jadi ahli kepada neraka Jahannam itu akan dilempak terus masuk ke situ. Tak apa. Begitulah yang kita faham. Tambah kefahaman lagi, api neraka itu boleh bergerak. Kalau tak bergerak, tak duduk kat situ saja, ni macam mana Allah Ta'ala nak layak ni, nak tunjuk depan-depan maka mereka yang bakal menjadi penghuni dia. Supaya apa dia? Supaya orang-orang yang nak masuk neraka tu terazab sebelum kena azab. Allah Ta'ala marah sungguh-sungguh dengan mereka ini. Allah nak bagi mereka ni susah sebelum susah dalam api neraka nanti. Jadi itulah sebab Allah Ta'ala perintahkan malaikat, mai semua. Dan tarik neraka Jahannam ini. Dan api neraka Jahannam ni kita sebut tadi ada berapa tali dia? 70,000 tali. Untuk apa tali-tali tu? 70,000. 70,000 zimam. Banyak tali tu. Banyak. Buat apa dengan tali banyak tu? Kurang daripada 70,000 tali, neraka Jahannam tak bergerak. Itu dia. Perlu kepada jumlah itu. Barulah boleh bergerak. Itu pun nanti. Ma'akul li zimamin, setiap satu tali tu, 70,000 malakin yajurrunaha. Sebanyak 70,000 malaikat. 70,000 malaikat pegang satu tali. Nak tarik dia. Setiap tali tu 70,000 malaikat. Tali pertama 70,000 malaikat. Pegang dah nak tarik. Tali yang kedua 70,000 malaikat lain pula. Tali ketiga serupa tali keempat sampai 70,000 tali. Besar tak api neraka ni?
Allahu Akbar. Besar tuan-tuan. Malaikat besar. Kalau kita kata leseh kita ni, kita buat contoh apa dia? Kita buat contoh kereta lah, kereta. Kereta lah senang, kita buat contoh mudah. Kita dah fikir. Pening-pening tak lagi. Kita ambil contoh mudah, saya kita dah nak kereta, kita bisa tengok kereta. Kereta ni, dia ada 70,000 tali. Nak kena tarik dah. Kita naik kereta kita sangkut. Macam mana ni? Sat tak gelak, tolak sendiri tak boleh. Kan? Sampai sangkut 70,000 tali nak tarik. Kereta apa macam tu? Kan? Dan setiap satu tali ni pula 70,000 orang. Yang tu jadi merapu kan kita, apa punya kereta? Tak apalah. Ni nak cerita tentang api neraka ni. Ni hadis sahih ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak bayang neraka ni besar kera mana? 70,000 tali. Ditarik setiap tali itu 70,000 malaikat. Jadi tuan-tuan agak malaikat berapa orang? Berapa malaikat nak tarik kereta ni? Nak tarik kereta. Tarik neraka ni. Berapa bilangan malaikat nak tarik neraka ini? Boleh kira tak? 70,000 kali 70,000 kah? Kan? Berapa tuan-tuan? 4 bilion 900 juta. 4 bilion. 4.9 lah. 4.9 bilion nak tarik. Dan ulama kata semua malaikat ini yang kata 4.9 bilion ni kena tarik serentak. Satu saja malaikat dia kata tak apa, hangpa tarik dulu, tak bergerak. Contohlah macam kita main tarik tali tu. Kan? 1, 2, tarik, kena serentak. Kan? Lepas sikit-sikit, tarik tu kena serentak. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana inilah kan, yang disebutkan kitab kita ni, adapun dalil Quran, hadis, yang ni saya ambil, saya letak sebelah ni untuk sebagai hujah. Kan? Apa yang ada dalam kitab kita ni, untuk apa ni? Untuk para penghuni neraka itu rasa gerun. Dahsyatnya. Allah Ta'ala perintah supaya tarik neraka. Mai sekian banyak. Gerun. Masa tu barulah sedar. Barulah insaf, ya Allah. Dunia ada tak lagi? Kuliah ada tak lagi? Nak ikut tazkirah ni, tak guna dah waktu itu. Kan? Waktu lah tuan-tuan, perempuan sekalian. Sedangkanlah adik-beradik kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin muslimat. Kan? Bahawasanya ini semua benar. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran benar? Apa yang dinyatakan dalam hadis-hadis sahih adalah benar. Kan? Gerun sungguh-sungguh betapa besarnya api neraka itu. Dan tuan-tuan ingat, malaikat ni besar mana? Ada malaikat yang satu sayap saja, dia boleh tutup semua lapisan langit. Sebelah sayap dia. Malaikat adalah makhluk bersayap. Satu sayap saja dia tutup semua lapisan langit. Ada malaikat, ini hadis ini adalah hadis yang sahih. Ada malaikat cupin telinga ni. Cupin telinga. Kan? Kita ada telinga, dia ada yang atas, dia ada yang bawah. Bawah tu kawan perempuan duk bubuh subang ni. Cupin ni. Cupin pi ke bau. Cupin pi ke bau. Berapa inci? Cupin bawah ni pi ke bau. Berapa inci? 3 inci lebih. Pasti?
Tak apalah. Kan? Mungkin tak sama orang kot. Nampak kalau bau rendah dia, bau jatuh tu kira 4 inci lah kot. Kalau agak bau naik tu pasal dia bau sepan tak mau. Ni ori punya bau. Kan? Katalah 3 ke 4 inci lah kot. Kan? 3 ke piduk ukuk sampai ke dada pasal apa? Ni kat sini bau ni, bau atas ni. Kan? Tak jauh mana pun. Ni dalam riwayat Jabir bin Abdullah, kan? Dalam Sunan Abu Daud, hadisnya adalah sahih. Besar mana malaikat tu? Daripada ujung cuping sampai ke bau 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Katalah kita jumpa kawan kita satu hari, kita habaq kat kawan kita. Aku minggu lepas mojok panjang nyawa. Minggu lepas aku sesat dalam hutan. Hutan mana? Hutan keladi. Aku sesat dalam hutan keladi, tapi tak jumpa keladi. Aku jumpa satu gergasi. Gergasi tu, dia punya cuping telinga pi ke bau dia, kan? Daripada Perlis sampai Johor. Tu dia. Perlis pi ke Johor. Oh, besar gergasi tu. Padahal Perlis pi ke Johor berapa kilometer. Kan? Kalau kita berjalan, maksud berjalan bukan berjalan kaki. Kan? Naik kereta besar sikit. Kan? Jangan besar sangat, dia tak larat pergi. Kan? Kereta laju lah. Kereta laju. Ambil lah wildfire kan. Kan? Wildfire. Tolak daripada padang besar. Padang besar kira nak sepadan sana dah. Sampai dekat tambak Johor ni. Tambak Johor. Kan? Kira non-stop. Terus. Kan? Habang dekat Plus, habang dekat JPJ, minta laluan. Kan? Nak tahu berapa jam. Buah minyak penuh-penuh. Syuuu. Sampai dekat nak terjun laut. Laut Johor tu. Berapa hari? Berapa hari? Tak sampai sehari. No? Tak sampai sehari. Tak sampai sehari. 12 jam? Oh, 12 jam tuan-tuan, perempuan sekalian. Yang ni 700 tahun. Kalau kata ni, ujung telinga pi ke bau ni, badan dia lagi besar mana? Ni cerita badan dia pula. Kat situ pun tak lihat, apa ni? Badan dia, ya Allah. Tu baru satu malaikat. Kan? Kalau katalah semua tu sah tu, 4.9 bilion. Neraka tu sendiri besar mana? Ni mereka semua akan tarik dia. Jangan duk katalah yang bukan-bukan, yang pelik-pelik. Dia kata aku kan takut sangat ke neraka sebab apa? Sebab ramai dah yang karut-karut. Kira aku seorang ni tak tulis masuk lah kot. Ramai sangat dah nak masuk. Dia ingat besar mana neraka tu. Buat jahat mana banyak ramai ke apa campur dengan kumpulan jin yang jahat. Yang Allah Ta'ala akan humban ke dalam api neraka, semua celis masuk. Jangan duk kata ramai dah. Kira sampai kat aku kira Allah kata tak payah masuk lah, saya dah penuh. Janganlah duk mampu cakap macam tu. Lagi mampu, lagi cepat masuk. Jadi ini ulama kata Allah Ta'ala akan tunjuk kepada mereka-mereka yang akan jadi ahli neraka itu sebelum masuk tu mereka dah dapat azab dah. Takut dah. Serupa dengan orang-orang yang Allah Ta'ala nak anugerahkan syurga. Allah Ta'ala akan paparkan rupa syurga di hadapan mereka. Seronok, teringin nak masuk. Tak apalah bab syurga tu. Tapi yang neraka ni,
Ngelupa nak pergi mana dah, habis dah. Menyesal apa pun tak jadi. Ni waktu ni. Sehat, segar, bugar, nyawa duk ada lagi elok kita duk main mengaji boleh. Masalahlah kita nak sedar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Juga kalau kita lihat pada ayat yang lain berkaitan dengan syurga, sebab kita dah sentuh bab syurga tak sah. Adapun ni pun tajuk kita pada malam ini, dia letak dua sekali, neraka dan syurga. Walaupun ada perbahasan dia yang tersendiri. Seperti mana api neraka boleh bergerak dari tempat ke tempat, maka begitu jugalah syurga. Berpandu kepada surah Asy-Syu'ara ayat 90. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dibawa syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Dibawa syurga. Jadi ulama kata, ini juga memberi petunjuk kepada kita, syurga juga boleh dibawa ke sana dan ke sini. Jadi selagi ada dalil dalam Quran, maka tak boleh kita nak nafikan. Lah yang duk tahu kata duk kat situ lah, satgi siapa masuklah situ. Ni apa? Ni boleh duk bergerak sana sini. Selagi ada dalil, maka ianya kita boleh berhujah. Yang dikatakan bahawasanya neraka akan dibawa ke sana sini, ada dalilnya juga berkaitan dengan syurga. Tapi di sini ada ulama ambilkan sebagai pengajaran. Apa dia? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dibawa. Jadi apa maksud dia kat situ? Orang baik-baik ni, orang muttaqin, orang bertakwa ni, dibawa kepada mereka. Jadi dalam soal kehidupan kita ni, kita nisbahkan muttaqin itu sebagai tetamu. Maka layanan kita kepada tetamu, maka hendaklah kita bawa sesuatu pi ke dia. Kita bawa sesuatu pi ke dia. Itu cara dia. Jangan kita nak ambil iktibar sikit daripada ayat Quran ini. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Antaranya, kalau tetamu, kita bawa sesuatu pi ke dia. Bukan mengarahkan dia, pi kat mana-mana, pilah ambil. Contoh dia macam mana? Kita buat majlis. Tiba tetamu yang kita undang khas. Itu tambah sikit lah, undang khas. Sebab kita nak kait dengan Quran ni. Muttaqin. Ni hamba Allah Ta'ala yang istimewa ni. Muttaqin. Maka kita nisbahkan dengan contoh kita, tetamu yang istimewa lah. Maka kita sambut. Itu cara kita dengan tetamu. Kita sambut. Ini ambil pengajaran daripada ayat Quran. Lepas kita sambut, kita kata apa dia? Kita kata, contohlah. Ustaz mai. Kita pergi sambut. Assalamualaikum Ustaz. Sambut. Bawa Ustaz pergi kat satu meja. Ustaz duduk nah. Ustaz duduk nah. Sagi seorang pergi ambil ayat. Seorang pergi ambil laksa. Seorang ambil nasi. Istimewa tak? Baru. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz mai. Alhamdulillah. Ustaz pilah sana, pilah sini, pilah sini. Lepas Ustaz kenyang, lepas Ustaz nak balik, persilakanlah. Bukan macam tu cara kita dengan tetamu. Bahkan tetamu yang kita anggap sebagai istimewa. Tapi kalau semua tak nak buat macam tu, tak dan lah. Kan? Yang lain semua faham-faham lah. Walaupun tetamu tu istimewa sekalipun, sekiranya kalau dia tidak dilayan sebegitu, maka faham-fahamlah dengan kesibukan tuan rumah dan seumpamanya. Ini kita buat contoh sahaja. Kan? Bagaimana layanan kita kepada seseorang tetamu? Begitulah cara dia, iaitu dibawa. Bukan diarah pergi untuk ambil sesuatu, untuk jamu selera dan sebagainya. InsyaAllah kita
tangguh dahulu untuk azan. Allahu Akbar. Allah. Gambaran azab dan seksa neraka sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran itu amat dahsyat sekali. Azab dan seksa api neraka yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila kita baca beberapa ayat Quran, insyaAllah nanti bila kita bahas secara khusus pada muka surat sebelah, kan, tentang beberapa nama neraka ini, maka kita akan lihat betapa dahsyatnya. Sebab apa neraka ini namanya begini, sebab apa namanya begini, kan? Kat situ pun sudah memberi maksud, sebenarnya memberi makna bahawasanya azab akan dikenakan berdasar kepada nama tersebut. Mereka akan dibakar. Cuma ni sifat umum, api itu ianya akan membakar dalam api yang sangat panas, yang mana bahan pembakarannya ialah batu-batu keras dan manusia sendiri. Sedangkan makanan yang didapati di dalamnya ialah pokok kayu yang berduri yang disebut sebagai zakum. Dan minumannya ialah air danur yang menidih. Ayak bisa yang keluar daripada penghuni neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-24. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maksudnya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya
satu ayat yang sama dengan Al-Quran, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya. Maka peliharakanlah diri kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu-batu berhala. Di dalam neraka, ia disediakan untuk orang-orang yang kafir. Jadi bahan bakaran api neraka bukan batu-batu keras secara umum, tetapi batu-batu berhala. Dan biasanya mereka buat berhala daripada batu yang keras. Mereka nak pahat, mereka nak bentukkan dia. Biasanya begitu. Kalau tak ada, mereka akan buatlah daripada simen dengan pasir, campur dengan batu besar sikit. Nak cari batu sungguh macam dulu-dulu punya duk obat, cari kat mana? Tapi mereka nak sembah juga. Sembah tetap sembah. Begitulah kepala otak mereka. Akhirnya mereka buat begitulah. Telefon hantar. 20 kampit simen. Ramai pasir. 2, 3, 4 lori. Tu dia. Siapa? Nak buat tokong. Begitu. Tapi kalau dulu-dulu, macam mereka ambil batu, pahat-pahat apa semua jadi. Batu-batu berhala dan juga manusia. Ni ada seorang sahabat. Ketika itu dia masih kecil. Nabi tengok dia menangis. Nabi kata, sebab apa kamu menangis? Siapa? Tak usahlah duk teriak, siapa duk menangis kat sini tak mah. Tengok no kawan-kawan seronok duk main. Dia kata, ya Rasulullah, saya tak berapa mau nak main ya Rasulullah. Saya duk sedih ni macam mana nak suruh saya main, saya duk sedih. Pasal apa sedih? Dia kata, baru ni saya tengok mak saya masak. Dia letak rantin-rantin kecil dulu. Nak masak ni, dia bakar dulu rantin-rantin kecil. Padah menyala elok dah, baru ambil yang besar-besar, batang-batang besar, tongkuai ke apa ke, jolok masuk. Ni saya duk teringat tu nanti. Kalau neraka macam ni, habislah kami. Masuk yang kecil-kecil dulu, terus yang besar nak masuk. Dia fikir sampai macam tu. Ni generasi sahabat Nabi. Kecil-kecil dah terdidik. Kecil-kecil sudah terasuh dengan iman yang mantap. Ni kalau kita tengok dalam sejarah ni, lepas generasi sahabat, tabi'in, peranan akidah di usia yang kecil itu. Kalau tidak ayah, mak, ataupun penjaga. Asuh tu anak-anak kecil dengan akidah. Kita tak macam tu. Kebanyakan lagi duk kata semua marah pula. Kebanyakan bawa anak pergi kedai, beli apa dia? Beli kereta mainan. Beli belon. Lah ustaz, depa budak ustaz. Cuba bukan tak apalah. Kita bagi juga. Tapi cuba selang-selang. Jangan belah yang satu lagi tak langsung. Tak apalah, katalah, kemarin dah beli dah kereta mainan, remote control dan sebagainya. Hari ni pula bawa. Tunjuk biji tasbih, tunjuk sejadah, beli kepiah ke dia. Ni apa ni? Topi koboi tiap-tiap hari. Nak apa lagi? Topi Atromen pula. Bila nak terasuh akidah mereka. Banyak cerita bila sebut yang ni, panjanglah huraian dia. So, banyak cerita-cerita yang begini. Asuhan akidah di peringkat di usia yang muda.
Dan satu peristiwa yang lain, kan, batu yang menangis. Kemudian bila Nabi tanya, sebab apa kamu menangis? Sebab ayat yang macam ni lah menyebabkan mereka ni menangis. Nabi kata, tak, bukan kesemua batu. Batu berhala. Kamu bukan batu berhala. Yang dimaksudkan bahan bakaran api neraka itu batu berhala. Bukan kamu reda daripada tangisan. Pak tuan-tuan. Ni banyak yang berlaku kepada Nabi. Binatang boleh bercakap dengan Nabi. Member lama Nabi pun menangis. Ada yang baru siapa yang lama tak guna, sedihlah saya. Banyak ni kisah-kisah yang menarik begitu. Kalau ada ustaz yang boleh mengajar kitab Syama'il Muhammadiyah cantik. Banyak huraian dah kat situ. Kitab susunan Imam At-Tirmizi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka makanan yang Allah Ta'ala sediakan dalam api neraka ini bukan seronok, buah berduri. Buah berduri, zakum, buah berduri. Pahayak pula. Air yang menggelegak. Tapi dah dahaga sangat. Minum juga. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang kufur dengan ayat-ayat kami, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit badan mereka hangus, Allah akan menggantikannya dengan kulit baru untuk membaharui rasa azab yang pedih itu. Habis musnah, runtuh habis dengan isi, dengan tulang pun hangus, naik semula berbentuk sebagai manusia tadi, berulang kali sesaan, terbakar, rentung, luruh habis segala isi daging, naik balik. Allah Ta'ala buat begitu supaya apa dah? Supaya merasai azab yang berterusan. Mati tak dah. Kat dunia saja kita akan menemui kematian. Lepas mati ini hidup dan tak mati dah. Lah kita hidup, nanti kita akan mati. Siapa pun tak ada elak daripada kematian. Mati, hidup balik. Hidup balik, tak mati dah. Duduk dalam syurga, alhamdulillah. Keadaan yang tidak mati, senang lenang, seronok. Tapi sebaliknya ada satu lagi, iaitu tempat azab seksa. Berkekalan di situ. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang murtad. Hati-hatilah bab murtad ni. Bab kafir mungkin alhamdulillah lah kot kita. Tapi murtad ni hati-hati tuan-tuan. Tak ada ilmu, saja cakap yang bukan-bukan. Jadi dia kritik satu orang, dia kaitkan dengan Nabi. Dia kata apa dah? Dia kata ini kerana ikut Nabi lah, menyebabkan rumah tangga porak-poranda. Dalam isu terkini tuan-tuan tahulah yang tu. Atau tahu. Pasal apa? Pasal fikir macam tu dengan sedar dia. Bukan dia cakap sambil pingsan, bukan cakap sambil dia bodoh ke atau hilang akal. Dengan sedar dia murtad. Wal'iyadzu billah.
Dia tak suka kat satu orang kerana apa? Kerana poligami menyebabkan rumah tangga dia kucar kacir. Dia kata ni semua salah ke Muhammad. Kan? Pasal semua orang nak ikut dia. Nampak? Dia pergi kecam kepada Nabi kita. Maka dengan sedar dia boleh menjadi murtad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita kali ini. Dan kita masuk muka surat 265. InsyaAllah kita akan sambung pada baris yang keempat daripada atas. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, setakat itu sahaja. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sila kurang saya tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.